Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam kejayaan, salam kasih sayang dan salam kecemerlangan daripada Muallim S untuk antum semua yang sedang menonton video pada kali ini. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung semula kisah sirah berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Okey, pada video yang lepas, Muallim telah menceritakan tentang bagaimana permulaan kisah seorang remaja, seorang ahli sihir, seorang raja dan seorang penduduk bukan seorang penduduk, bangsa daripada negara Yaman, iaitu bangsa Najran. Okey, baik. Pada kali ini kita sambung semula berkenaan dengan Ashabul Ukhdud ni. Hari itu kita berhenti bahagian budak tersebut menyembuhkan penyakit kan. Jadi apa yang berlaku kepada gurunya dan apa yang berlaku pada dirinya, jom bersama-sama kita saksikan. Baiklah adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kali ini kita nak menceritakan bagaimana budak itu remaja itu dan juga gurunya dipaksa supaya kembali ke agama asal dan supaya menyembah kepada raja tersebut. Budak itu juga sebenarnya Allah SWT kurniakan kepandaian mengubati berbagai jenis penyakit. Macam-macam penyakit dia boleh ubat, mengalahkan ahli sihir tersebut. Jadi akhirnya raja pun murka, terlampau marah kepada pemuda tersebut. Dan dia pun dipanggil di istana, dan dimarah dan dihukum. Dia saja dihukum, tetapi gurunya iaitu pendetanya itu pun sama dihukum. Baik. Pendeta dan pembesar yang dia sihatkan, yang pada video lepas yang Muallim telah pun ceritakan tadi, pembesar tersebut dan juga pendeta tersebut dihukum. Bagaimana hukumannya? Hukumannya digergaji sehingga terbelah dua. Allah. Digergaji adik-adik sekalian. Bagaimanalah hubungan mereka, hati mereka dengan Tuhan, walaupun pembunuh raja tadi dah pegang gergaji badan, tetapi hati mereka tetaplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat hebat, sangat dahsyat. Hukuman tersebut, tapi hati mereka tetap yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kemudian budak cerdik itu pula, budak cerdik tersebut tidak digergaji, tetapi dicampak dari puncak gunung. Geram sangat, dia nak campak je dari puncak gunung biar pecah, biar hancur berkecai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah selamatkannya. Allah SWT telah selamatkannya. Kemudian budak itu dicampak pula ke tengah laut. Sebab apa? Bila dia dah campak kat dalam gunung, daripada atas gunung, hidup. Lepas tu dia pun kembali ke istana. Terkejut raja. Hidup lagi. Sedangkan aku sendiri nampak anak buah aku baling, campak engkau, jatuh ke bawah. Lalu pemuda itu senyum saja. Dan seterusnya dia geram. Dia pun, raja tersebut bawa raja dan juga dia punya hamba-hamba dia tu, bawalah pemuda ini pergi ke laut. Dayung sampan, dayung kapal, pergi tengah laut yang betul-betul dalam. Betul-betul dalam. Kemudian dia pun sampai dekat kawasan laut yang dalam tu. Dia pun ikat tangan budak ni, ikat kaki, kemudian campak ke dalam laut. Cuba bayangkan, kita ni tangan dan kaki tak ada, kena ikat, kena campak dalam air. Jangan laut dalam kolam pun kita boleh mati lemas. Tak boleh nak berenang kan. Kalau yang pandai berenang tu, kalau tangan kena ikat, macam mana nak berenang kan. Jadi begitulah keadaan pemuda tersebut. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pemuda tersebut daripada mati lemas. Kemudian budak tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya Allah, ya Tuhanku,
hindarkanlah aku daripada bahaya mereka ini dengan kehendakmu. Okay, kita pun boleh amalkan doa ni, kan? Sebab doa ni mustajab, kan? Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah aku daripada bahaya mereka ini dengan kehendakmu. Kan, sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah SWT. Ingat, nak berdoa perlu bersungguh-sungguh, kena yakin dengan Allah SWT, barulah kita boleh dapat. Baik. Raja kemudiannya terlalu marahlah. Sebab apa? Dah kena campak gunung, tak mati. Kena campak laut, tak mati juga. Dan macam mana dia nak bunuh budak ni? Tak mati-mati. Kebal betul dia ni. Kan, budak itu memberitahu bahawa dia boleh dibunuh dengan beberapa syarat. Kan, budak tersebut kata pada raja bahawa dia boleh dibunuh, tetapi dengan beberapa syarat. Kan, raja pun tak sabarlah sebab dia dah geram sangat dengan pemuda ni. Kan, lalu pemuda ni, raja ni pun tanyalah kepada pemuda tersebut apa syaratnya. Baiklah. Kemudian syaratnya ialah, jom kita tengok. Okay. Budak itu meminta supaya dia dibunuh di hadapan seluruh rakyat jelata. Syarat yang pertama ialah raja mesti kumpulkan semua rakyat-rakyat bangsa Najran tadi, okay, di satu tempat. Okay, kemudian dia boleh dibunuh di situ. Kan? Baik. Kemudian syarat yang kedua ialah pemuda tersebut perlu digantung, kan, di sebatang tiang di kawasan yang dapat ditonton oleh rakyat negeri itu. Maknanya dia kena duduk tengah-tengah tiang, lepas tu kena gantung dekat tengah tiang tu, okay, untuk ditonton seluruh rakyat. Rakyat mesti boleh tengok. Maknanya dia kena tinggi sikit lah. Kan? Okay. Kemudian sebelum raja memanah budak itu, okay, raja tersebut, syarat yang ketiga, dia mesti sebut dengan nama Allah ataupun dalam bahasa Arabnya Bismillah, untuk didengar oleh semua orang yang hadir. Dia bukan kena bisik-bisik, dia kena baca kuat-kuat Bismillah, macam tu. Okay. Ada dalam satu cerita lain, Mu'alim baca, dia mestilah menyebut dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dengan nama Allah Tuhan budak itulah, Tuhan pemuda tadilah. Sebab raja tadi tu dia bukan bertuhankan Allah, kan. Baik. Kemudian dia pun tarik panah. Kemudian dia pun baca kuat-kuat dengan nama Allah Bismillah. Dia lepaskan panah tu, maka tepatlah ke kepala budak tersebut, dan akhirnya budak tersebut mati syahid. Okay. Tetapi kematiannya bukan kematian yang menyorok. Maknanya bukan kematian yang senyap-senyap, tetapi kematiannya dilihat oleh seluruh penduduk Najran. Dan disaksikan dan didengari sendiri bahawa pemuda tersebut memang susah nak dibunuh, kecuali dengan menyebut nama Bismillah, dengan nama Allah. Kan? Dan akhirnya apabila rakyat melihat perkaranya sangat ajaib tersebut, maka seluruh penduduk di negeri Yaman ataupun bangsa Najran tersebut masuk Islam. Kan, bukan masuk Islam lah, dia menganut agama pendeta tadi. Kan, sebab masa tu tak ada Islam lagi, tapi agama langit. Okay, agama Allah lah. Okay, dengan hidayah Allah, seluruh rakyat yang hadir beriman kepada Allah. Raja menjadi terlampau marah. Lagi marah rupa-rupanya. Inilah sebabnya budak tersebut minta dibunuh di hadapan khalayak ramai. Raja yang zalim itu memerintahkan dia punya pembesar-pembesar dia untuk gali parit. Parit yang dalam sangat. Okay. Dan lepas gali-gali parit, kemudian mereka pun mengumpulkan
rakyat-rakyat yang masuk Islam tadi lalu mereka campakkan dalam parit tadi. Okey, mereka campakkan ke dalam parit tadi sambil api dinyalakan di dalam parit. Sebab mereka bakar orang hidup-hidup. Siapa yang masuk Islam kena bakar hidup-hidup. Baik. Lalu rakyat-rakyat yang dibakar tadi mati syahid juga di dalam parit tadi. Okey, baik. Orang-orang yang menggali parit itulah yang digelar Ashabul Ukhdud. Okey, orang yang yang gali-gali parit tu, pembesar-pembesar raja tadi tu, itulah dia Ashabul Ukhdud. Okey, Ashabul Ukhdud ni ialah tukang gali parit tadi. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 4 hingga ayat 7 yang menceritakan tentang Ashabul Ukhdud ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celakalah kaum yang menggali parit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, okey, parit api yang penuh dengan bahan bakaran. Mereka dilaknat ketika mereka duduk di kelilingnya sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Mereka ni, Ashabul Ukhdud ni, dan juga orang-orang yang tengok-tengok sambil ketawa-ketawa di keliling parit tu, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah digelar Ashabul Ukhdud. Semua orang yang beriman dicampakkan ke dalam parit besar yang telah dinyalakan api di dalamnya. Kemudian tibalah giliran seorang ibu dan anaknya yang masih lagi bayi, dan nak campak ni, nak kena campak, tapi mak dia was-was, betul ke ni aku ni, betul ke tak? Tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah, bayi tersebut berkata, wahai ibu, ini adalah jalan kebenaran, ini adalah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka jomlah kita masuk ke dalam parit ini. Kan, bila sahaja babynya sendiri yang bercakap berkenaan dengan itu, maka hati ibunya bertambah yakin bahawa ini adalah agama kebenaran, agama Tuhan. Lalu dia pun campakkan diri ke dalam parit yang digali oleh Ashabul Ukhdud tadi. Maka matilah syahid si ibu dan anak tadi. Begitulah kisah Ashabul Ukhdud, yang mana Allah telah menjanjikan neraka dan Allah telah melaknat para ahli Ashabul Ukhdud ni. Okey, jadi kita kena ingat, okey, nak mempertahankan agama Allah ini bukannya perkara yang mudah, bukan perkara yang senang-senang, tapi ia memerlukan pengorbanan yang tinggi dan memerlukan kekuatan hati yang kuat dan kebergantungan 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey semua adik-adik, ingat, ambillah pengajaran di dalam kisah sirah yang diceritakan supaya kita dapat ilmu dan kita dapat amalkan apa yang baik dan meninggalkan apa yang tidak baik. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.